Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak lihat tajuk modul yang ke-6 iaitu imbangan duga. Jadi kalau awak lihat dalam buku teks kita dapat gambar dacing iaitu nak tunjukkan yang kita akan menyediakan satu imbangan yang mana kalau kita lihat dacing ni digunakan untuk menyukat pada zaman dahulu, menyukat emas, perak, biji timah dan rempah. Okey. Jadi itulah yang kita juga lakukan untuk imbangan duga Kita nak tengok, nak sukat apakah ledger-ledger yang kita dah buat itu imbang ataupun tidak. Okey. Baik, apa itu imbangan duga? Kata kunci di sini ialah imbangan duga ialah senarai. Okay, kalau awak tengok dia ialah senarai. Dia bukan akaun, dia ialah senarai. So kita akan senaraikan semua baki. Kata kunci di sini ialah baki. So baki yang kita akan senaraikan ialah baki debit dan juga baki kredit. Okay, jadi kita akan buat untuk semua ledger dalam satu tempoh perakaunan. Jadi apakah fungsi imbangan duga? Pertama, kita nak semak ketepatan catatan bergu. Maksud bergu tu apa? Ada debit dan ada kredit dalam jumlah yang sama. Jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Kemudian yang kedua ialah kita nak tengok pengiraan kita dalam buku catatan pertama dan ledger tu betul ke tidak, tepat ke tidak. Kadang-kadang kita buat jurnal tetapi kita salah campur, salah jumlahkan. 2 tambah 2, 5. 1 tambah 1, 3. Jadi kita dah salah tambah. Sama ada dalam jurnal, buku catatan pertama ataupun dalam ledger tu sendiri. Kemudian kita nak juga lihat ketepatan proses pindah. Okay, kita salah pindah atau tak cukup pindah, terkurang pindah. Buku catatan pertama ada, ledger tak ada. Okey, dalam buku catatan pertama tulis lain, dalam ledger pun tulis lain. Jadi imbangan duga tidak akan seimbang. Satu lagi ialah fungsi dia. Kita nak semak tadi kan, nak semak pindah tu tepat ke tidak. Satu lagi ialah kita nak gunakan imbangan duga ni untuk menyediakan penyata kewangan. Apa tu penyata kewangan? Kita nak sediakan perdagangan, untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Jadi bila dah disenaraikan semua baki-baki dalam ledger, maka dalam imbangan duga, maka senanglah untuk kita buat penyata kewangan. Baik, imbangan duga ada dua kaedah ataupun dua bentuk. Satu bentuk T, bentuk T, dan satu lagi bentuk lajur. Yang dalam bentuk T ke bentuk lajur ke tak kisahlah. Tapi di bahagian debit kita akan senaraikan semua. Baki-baki debit kita akan senaraikan semua di bahagian debit. Dan baki-baki kredit akan disenaraikan di bahagian kredit imbangan duga. Ini contoh bentuk T lah. Okay, iaitu kita akan senaraikan semua baki, semua nama akaun yang mempunyai baki debit di sebelah debit. Contohnya ialah akaun perabot. Okay, akaun perabot ialah akaun aset. Kalau kita tengok kat sini, semua akaun aset dan akaun belanja akan berada di sebelah debit. Akaun perabot, akaun gaji dan sebagainya. Kemudian di bahagian kredit kita akan senaraikan semua liability, equity, pemilik dan hasil. Iaitu contoh liability ABB, contoh equity pemilik modal, contoh hasil ialah jualan. Okey, semuanya. Okey, katalah ini 2,000, perabot 2,000, gaji 1,000. Okey, ABB siapa? Ani, Ali dan sebagainya katalah 4,000. Katalah modal 10,000, jualan katalah 4,000 lagi. So dan dia ada lagi, banyak lagi. Banyak lagi aset belanja, liability, equity, hasil, dan kita akan senaraikan semua dan kita akan jumlahkan. Tengok debit sama tak dengan kredit. Okey, dan imbangan duga kita mempunyai butiran. Butiran-butiran ini semua akan dikombainkan dalam satu lajur sahaja. Tetapi yang lajur debit kredit hanya melibatkan jumlah sahaja. Kalau awak tengok dalam ni dalam buku teks di muka surat
berapa ni? Muka surat 193. Okey, ini ialah bentuk T, ya, iaitu item dia, yang ini semua aset, aset belanja. Okey, belanja. Pulangan belian ni ialah mengurangkan jualan, jadi dia debit. Okey, dia debit ini mengurangkan modal, ambilan mengurangkan modal. Okey, gaji dan sewa ialah belanja, ABT ialah aset, yang ini ialah belanja. Ini memang belanja lah, ini semua adalah belanja. Bank tunai, runcit ini ialah aset. Kemudian modal ialah equity, jualan ialah hasil, pulangan belian mengurangkan belian. Nampak tak? Pulangan belian. Jadi belian mesti sebelah debit, jadi pulangan dia akan sebelah kredit. Okay, so diskaun diterima ialah hasil. So kita tengok sini semua aset belanja di sebelah debit dan liability equity hasil adalah di sebelah kredit. Ini bentuk T. Kalau bentuk kolom, bentuk penyata, dia akan senaraikan dulu dia punya abeliha semua. Tetapi angka ikut, kalau dia ialah abel, maka senarainya ada di sebelah debit. Dan jika dia adalah liability equity hasil, maka semuanya adalah di sebelah kredit. So kita akan mestilah dapat seimbang. Kalau tak seimbang, kemungkinan berlaku kesilapan semasa kita menyediakan imbangan duga. Jadi langkah-langkah untuk menyediakan imbangan duga, satu ialah kita mestilah mempunyai baki. Ya, mesti mempunyai baki. Jika kita ada buku tunai runcit, yang mana satu baki? BAKI lah, baki. Kita tengok baki BB. Baki BB. Baki BB ni adalah di sebelah debit. Apa itu baki debit? Saya ulang balik, apa itu baki debit? Iaitu di sebelah debit lebih daripada kredit. Iaitu tengok ni, debit ada 300, kredit ada 230. So debitnya lebih. So kita tengok debitnya lebih, jadi ini ialah baki debit. Okey, jadi imbangan duga letak di sebelah debit. Buku tunai sama jugalah. Okey, jadi HB BB, kita tengok baki BB dia, baki BB. So dia berada, ya, ini adalah di bahagian, ni semua adalah di bahagian debit, ya. Jadi kalau dia bahagian debit, maka ini adalah baki debit, ya. Kedua-duanya adalah baki debit. So dalam imbangan duga letak di sebelah debit. Okey, maknanya kita debit lebih. Kita ada duit 6,700 tapi kita belanja tak sampai 3,006. Sebab itu kita mempunyai lebihan di sebelah debit. Sama juga tunai. Kita ada 50,000 dan kita belanja tak sampai 50,000. Masih berbaki 35,700. So duit baki kita debit lebih. So kita akan debitkan. Akaun modal, lihat sini, ini ialah bahagian debit, ini adalah bahagian kredit. So baki kredit letak di sebelah kredit. Okey, ini equity pemilik. Kemudian alat pejabat ialah aset baki BB adalah di sebelah kredit. Okey, kita lihat belian ialah belanja mempunyai baki debit. Kemudian lihat jualan ialah hasil baki kredit. Pulangan belian mengurangkan belian. Tadi kita lihat belian sudah ada baki debit. Jadi pulangan belian akan mempunyai baki kredit. Begitu juga dengan jualan. Jualan adalah baki kredit. Jadi pulangan jualan kita ada baki debit. Ambilan baki debit. Sebab modal dah kredit, ambilan dia akan debit. Gaji ialah belanja. So belanja ialah baki debit. Okey, kemudian akaun sewa. Akaun sewa ialah belanja. Belanja mempunyai baki debit. Diskaun diterima ialah hasil ialah baki kredit. Alat tulis ialah belanja. So belanja adalah baki debit. Belanja pejabat, okey, adalah baki debit.
Kemudian account pos, account derma. Kedua-dua ini adalah account berbelanja. So dia mempunyai baki debit. Okey. Kemudian kita lihat sini ledger belian ialah semua ABB Kalau ada satu-satulah, ada dua-dua dah. Kalau dia tiada baki maksudnya dalam imbangan duga tak perlulah tulis Atau kalau nak tulislah kosong Boleh tulis ABB tapi dia punya angka adalah kosong Sebab kita nak tunjukkan kewujudan ABB tu, kita boleh letak dalam imbangan duga tapi jumlahnya ada kosong, ataupun terus tinggalkan item syarikat Happy Bee. Baik, kemudian ABT. ABT ini ialah aset wang kita di tangan orang yang hutang dengan kita. So kita tengok sini dia adalah baki debit. Okey, so kalau awak lihat tadi yang kita dah sebut tu, baki debit tu semua aset-aset sudah ada di debit. Belanja pun di debit, liability, equity dan hasil di sebelah kredit. Okey, jadi dengan itu anda dah boleh menyediakan imbangan duga daripada buku tunai dan ledger.